Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya ingin berkongsikan satu sirah yang bertajuk Siapakah Zinirah Ar-Rumiyah. Baiklah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Nama diberi Nur Syamimi Alia binti Mak Daud. Nombor metrik 054864. Baiklah, Zinirah, begitulah namanya. Bila kita terdengar namanya, pasti kita dapat mengetahui siapakah serikandi wanita yang hebat ini, seperti mana kedengaran namanya di dalam nasyid yang dibawa oleh kumpulan UNIC yang bertajuk Zinirah. Mesti korang pernah dengar kan? Mungkin juga tidak ramai yang mengetahui tentang kisah seorang serikandi wanita yang sangat tabah dan sangat agung cintanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Zinirah bukanlah seorang yang terkenal akan kecantikannya maupun kekayaannya. Walaupun namanya tidak terkenal di dunia, akan tetapi namanya sangat terkenal di langit. Baiklah, selain itu, ia juga dikenali sebagai seorang wanita yang buta matanya tapi celik hatinya. Zinirah merupakan seorang serikandi Islam yang sanggup menggadaikan nyawanya demi cintanya kepada Allah dan agama Islam. Baiklah, siapakah Zinirah? Kenapa digelar Zinirah Ar-Rumiyah? Baiklah, nama beliau ialah Zinirah Ar-Rumiyah. Sebahagian ulama ada menyebutkan namanya sebagai Zinirah tanpa syahdah pada huruf nun. Manakala Al-Rumiyah itu merupakan gelarannya kerana Zinirah dilahirkan di negara Rom. Kehidupan Zinirah dan keluarganya pada ketika itu sangat susah dan serba kekurangan. Kemudian, Zinirah telah terpisah daripada keluarganya akibat tercetus satu peperangan dan akhirnya Zinirah ditawan dan dijual sebagai hamba di sebuah pasar di Mekah. Pada ketika itu, beliau berkenalan dengan seorang hamba yang senasib dengannya dan disebabkan perkenalan itulah yang menyebabkan Zinirah memeluk Islam. Zinirah merupakan wanita yang paling awal menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala pada permulaan peringkat awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu dakwah secara bersembunyi. Kemudian, Zinirah dibeli oleh Umar Al-Khattab untuk dijadikan hamba serta dijadikan tawanannya. Pada ketika itu, Umar Al-Khattab belum menerima Islam dan memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta kaum muslimin. Baiklah, pada permulaan awal memeluk Islam, Zinirah ini merahsiakan agamanya tanpa diketahui oleh tuannya ataupun orang lain. Beliau melakukan ibadah secara bersembunyi dan sentiasa berhati-hati. Lama kelamaan, akhirnya ibadahnya itu diketahui oleh tuannya serta beliau juga mengetahui bahawa Zinirah ini telah menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bermulalah penderitaan dan pengorbanan Zinirah dalam mempertahankan agamanya dan akidahnya demi cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas mengetahui agama yang dianuti oleh Zinirah, beliau pun diseksa, didera, dipukul dan ada juga mengatakan dilempar batu dan dijemur di bawah teriknya matahari tanpa makan dan minum dengan harapan Zinirah kembali kepada agamanya dan meninggalkan ajaran Islam. Akan tetapi, insan yang bernama Zinirah ini tidak menyerah kalah, malah sentiasa menyebut nama Allah maupun Allahu Akbar sambil berbisik, "Ya Allah, ini untukmu ya Allah. Aku mengharungi kesusahan ini untuk mendapat kesenangan di akhirat kelak." Mengingati Allah bagi beliau merupakan kekuatan bagi dirinya walaupun jasadnya telah dicederakan dan beliau menghadapi dengan penuh kesabaran serta hatinya itu selalu bergantung dan mengharapkan pertolongan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuncak penyiksaan yang diterima oleh Zinirah apabila matanya itu telah dicucuk dengan besi panas yang mengakibat hilangnya penglihatan, yakni buta. Mata yang asalnya boleh melihat pemandangan alam sehingga menjadi gelap pemandangannya. Allahu Akbar. Zinirah hanya mampu berbisik di hati kecilnya dengan berkata, "Ya Allah, walau aku diseksa sampai mati, aku lebih rela daripada menolak agamamu ini." Semakin diuji, semakin terasa kebesaran, kehebatan dan keagunganmu. Semakin tinggi cintaku kepadamu, semakin kuat diri ini untuk menerima apa jua bentuk ujian darimu. Hanya satu permintaanku, ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada orang yang telah menyiksaku ini.
Itu adalah salah satu doa Zinirah supaya dikurniakan petunjuk dan hidayah kepada tuannya. Akhirnya Sayyidina Umar memeluk Islam setelah dikurniakan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala melalui adiknya kerana mendengar lantunan surah Taha. Selepas kejadian itu, pelbagai cacian dan tomahan yang dilontarkan kepadanya. Mereka juga mengatakan bahawa butanya mata Zinirah itu akibat dilaknat oleh Tuhan mereka, yakni Lata dan Uzza, kerana Zinirah memeluk agama Islam. Akan tetapi, Zinirah menolak segala penghinaan dan tohmahan tersebut kerana baginya, kedua berhala itu tidak berkaitan dengan matanya. Walaupun matanya buta, akan tetapi hatinya sentiasa celik menerima kebenaran Islam dan beliau juga meyakinkan bahawa hilangnya penglihatan ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa mengembalikan pandangannya kembali. Tiada siapa mampu menolak segala ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan penglihatannya yang jauh lebih baik daripada penglihatannya sebelum ini. Disebabkan peristiwa itu, ada pendapat mengatakan bahawa ramai kaum Quraisy juga memeluk Islam. Penderitaannya mula berakhir apabila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah membeli Zinirah dengan harga yang sangat tinggi, maka terselamatlah Zinirah dari penindasan orang kafir dan zalim. Baiklah, di antara sifat solehah yang ada pada diri Zinirah ialah kita boleh melihat bahawa beliau sentiasa merasa Allah Subhanahu Wa Taala melihat dirinya pada setiap masa dan saat. Apabila nafsunya mengajak melakukan sesuatu perbuatan yang mungkar, hatinya akan terus bertindak dengan mengatakan bahawa, adakah engkau tidak takut dengan neraka Allah? Hati dan jiwa Zinirah sentiasa dijaga dan terpimpin. Ini merupakan kemerdekaan jiwa yang diperolehi oleh Zinirah, seorang wanita yang tidak terkenal di dunia tetapi terkenal di langit. Dari kisah Zinirah ini, terdapat beberapa hikmah yang dapat kita ikuti sepanjang kehidupan kita. Antaranya ialah keteguhan hati dalam mempertahankan keimanan. Walaupun dicaci, diseksa sehingga buta, dikeji dan dipukul sekalipun, akan tetapi keimanannya sedikit pun tidak goyah dan lemah. Terusnya adalah sabar dalam menghadapi ujian dan sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah, setiap ujian dan dugaan yang dihadapi itu sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengangkat tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah kisah hebat seorang mujahidah Islam yang bernama Zinirah. Semoga kita dapat menjadi insan seteguh Zinirah. Biarpun diuji dengan pelbagai dugaan dan mihnah, biarlah hati kita ini setabah Zinirah Ar-Rumiyah. Baiklah, setakat itu sahaja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kesilapan saya sendiri. Itu sahaja daripada saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.